Bila masuk 10 hari yang kedua, hari ke-11, 12, daripada 21 bulan penuh, dalam penuh melimpah. Bila masuk 10 yang kedua, dia separuh lagi bos. Betul tak ni? Betul tak ya semua? Terima kasih bila. Bila bos masuk 10 yang terakhir ni bos semua, Masya Allah, kembali kepada asal. Kembali kepada cerita asal lagu-lagu. Maksudnya kalau dah 10 puasa yang rutin, yang standard di 3 sah, bila masuk 10 terakhir dekat-dekat raya tidak 3 sah, balik asal. Dia ada kata pelik tapi benar. Masyarakat Malaysia kita ni seolah tak takut pada neraka jahanam. Bila Allah Ta'ala kata 10 terakhir kami jadikan pembebasan daripada neraka jahanam, masa itulah mereka sibuk pergi daya, pergi Tesco. Kalau perempuan dia buat kuih, macam-macam kuih dia buat. Kalau kita pergi ke Mekah ni bulan puasa, makin dekat ada raya, makin ramai manusia. Makin dekat ada raya, makin ramai manusia. Ada jumpa dengan seorang datuk. Ada tak pernah jumpa dekat ada raya ni? Dia kata, Ustaz, dia kata, Ustaz Suki saya pernah pergi ke Mekah ni bila malam 27 Ramadan. Mengikut mazhab Hanbali. Ada satu riwayat daripada Ibn Hanbal. Ibn Hanbal bin Hanbal menyatakan bahawa malam 27 Rajab ni, malam 27 Ramadan ni merupakan malam Lailatul Qadar berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Jadi dalam satu riwayat daripada Ibn Hanbal, beliau berijtihad bahawa malam 27 Ramadan ni merupakan malam Lailatul Qadar. Datuk dia kata, saya pernah solat malam 27 Ramadan. Dia kata, Ustaz, saya tengok manusia berapa semua macam musim haji. Manusia solat terawih di Masjidil Haram melimpah sampai ke kaki bukit kali bos. 3-4 juta dia kata. Sebab ada perempuan ni. Bagi lama, kita bagi lama bagi susu. Itu adalah kata orang Malaysia ni pelik tapi benar. Dia tak takut. Dia tidak ada rasa apa. Sebab itulah Rasulullah kata, Rahimah arfi rajuli, suatu kehilaan bagi mana-mana orang lelaki. Dakhala Ramadan thumma salaqa lam yughfar lahu. Rasulullah kata satu kehilaan, satu kerugian yang besar seorang lelaki sebab puasa sebulan bulan Ramadan diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sebaik mungkin dalam bulan Ramadan. Tapi bila berakhir di bulan Ramadan, beliau tak mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Ini lelaki yang sangat malam. Muslim-muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itulah ini bosku, bila berakhir bulan Ramadan, kita merayakan hari raya Aidil Fitri. Sebab apa diberi nama hari raya Aidil Fitri? Hari raya fitrah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kesemua kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Maka kedua ibu bapa dia lah yang bertarbiyah dia, yang mendidikkan dia sehingga perangai dia jadi macam orang Yahudi. Sehingga perangai dia jadi macam perangai orang Kristian. Sehingga perangai dia jadi macam Majusi. Dan kita ni asalnya kita bersih, tidak ada dosa langsung. Maka begitulah bila kita berpuasa, kita gunakan sebaik-baiknya bulan puasa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, supaya tahajud tiap-tiap malam, supaya tarawih tak pernah tinggal dalam hidup puasa. Kalaulah Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, kalaulah Allah Ta'ala telah bebaskan kita daripada neraka jahanam, maka bila masuk satu Syawal, maka kita akan kembali kepada fitrah semula jadi kita. Sebab tu dia kata hari raya Aidil Fitri. Jadi ulama-ulama kata, kalaulah bulan Ramadan kita masih tak mampu nak bebaskan diri kita daripada neraka jahanam, bila lagi dosa. Buat pahala sunnah diganda jadi wajib, yang wajib jadi 70 kali ganda. Peruntukan yang sebegini hebat masih tak berpeluang melamatkan diri pada neraka jahanam, bila lagi dosa. Sebab itulah dari bosku, bila masuk bulan Ramadan macam kita dengan berkibar. Kita kena ada target aku bulan Ramadan ni aku nak bebaskan diri aku daripada neraka jahanam. Aku nak
as-salafus salih. As-salafus salih golongan sahabat, golongan at-tabi'in, golongan tabi'at tabi'in. Di ketiga golongan ini kita panggil golongan as-salafus salih. Golongan as-salafus salih bila masuk bulan Ramadan, mereka menggunakan kesempatan kemuliaan bulan Ramadan untuk membebaskan diri mereka daripada neraka jahanam, untuk menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan pada sebelah bulan yang lepas. Sebab bila tidak berakhir, bulan Ramadan mereka menangis. Mereka menangis sebab apa? Sebab yang pertama mereka takut mereka tak mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Mereka tak termasuk dalam list orang yang dibebaskan daripada neraka jahanam. Yang kedua, mereka takut mereka tak sempat tak mendapatkan bulan Ramadan di akhirat. Ini kena faham dulu bos. Kita kena ada matlamat. Jadi kalau kita ada matlamat, kita tak kisah. Kalau kita tidak ada matlamat, kalau AJK buat 20 rakaat, kita berlatih. Kalau buat 1 juz, orang binasa. Betul tak ada bos? Oh, dia kata tak faham, dia besok kerja, dia kata. Masya Allah. Dia berkira, dia nak masuk surga Allah Ta'ala, dia berkira macam mana Allah Ta'ala bayar surga untuk dia. Dia sedang dia masuk surga dari bos. Muslim-muslim dari rahmati Allah Ta'ala, sepatutnya kita kena budayakan dua Quran. Ada setengah tu debel. Macam mana dia kata, saya ikut sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah buat 8, maka saya buat 8. Itu yang terbaik, sebab itu sunnah Rasulullah. Dia tak ingat kalau kita baca dalam sejarah. Sejak daripada zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar rubah solat tarawih di Masjidil Haram daripada 8 jadi 20. Tidak ada sebuah kerajaan sejak daripada zaman Sayyidina Umar sampai hari ini, tidak ada sebuah kerajaan yang berani ubah 20 jadi 8, tak ada lagi semua. Tiba-tiba pandai-pandai dia, saya ikut sunnah Rasulullah, saya dah buat 8. Tengok-tengok duduk kena kopi. Orang tengah sembahyang berdoa. Ada yang ada di Moskow. Kalau di Kelantan dulu tak ada buat 8, tak ada ustaz. Tak ada buat 8, 10, 20. Cuba yang pelik sikit, mana tempat yang paling cepat surah sembahyang tarawih, tempat tu yang paling ramai orang solat tarawih. Mana yang paling cepat, imam tu paling gelabah sekali. Sebab dia baca Al-Fatihah, dia tak ada WhatsApp, dia tak ada wakaf, tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nafas saja di Moskow. Kalau satu nafas tu, tu yang paling hebat, yang paling ramai tu. Itu kita nak tahu matlamat kita di Moskow. Matlamat kita kena ingat. Kita kena gunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini untuk membebaskan diri kita daripada neraka jahanam. Kita buat amalan terbaik, kita gandakan, kita tiru Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i ada di Moskow. Bila masuk bulan Ramadan, dia baca Quran 60 juz sehari. Sebelum masuk bulan Ramadan, dia baca 5 juz, 30 juz. Masuk bulan Ramadan 60 juz ada di Moskow. Kita macam mana kita? Kita dapat 1 juz satu hari, kita rasa hebat. Bila dapat 30 juz, buat majlis khatam Quran 30 juz. Oh, hebat nampak. Rasa hebat lah 30 juz. Imam Syafi'i 30 juz saja. Sebab dia nampak ada di Moskow, Masya Allah. Dia nampak akhirat di Masya Allah. Kita kena kaya macam mana itu api ni pun Allah bukan main kan. Dia 80,000 juta tahun dari Moskow, Masya Allah. Jadi kata Imam Al-Tahawi, di antara bentin pertahanan dari Allah Ta'ala sediakan jariah untuk kita supaya kita tak masuk neraka jahanam. Allah Ta'ala buat amal yang sangat special yang terkandung dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, idza mata insan inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'uhu. Ini di antara amalan yang menjadi bentin pertahanan untuk kita supaya kita tak masuk neraka jahanam. Rasulullah kata bila mati seorang manusia akan terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang memberi manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang berdoakan kebaikan untuk kedua-dua ibu bapanya. Okey, adik muslim, kita sebagai sahabat, apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita paling besar terhadap ibu bapa kita. Bagaimana cara kita nak balas budi kedua ibu bapa kita yang terbaik? Kita berdoa, Allahumma arhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan kami, kamu curahkanlah
kasih sayang kepada kedua-dua ibu bapa kami yang masih hidup atau telah tinggal dunia, sebagaimana dia mencurahkan kasih sayang kepada saya, kepada kami semasa dia memelihara kami pada masa kecil. Ada ibu semua, kalau ibu bapa kita tak dalam kita betul mati kita daripada kita lahir, bagaimana ibu bapa kita bermusuh malam berserta mata kalau kita sakit, ibu bapa kita tak tidur. Bagaimana cara terbaik kita nak selamat, kita nak balas budi ibu bapa kita. Terbaik ulama kata kita kena berusaha bebaskan kedua ibu bapa kita daripada neraka jahanam. Pada setiap ibadah kita kena lihat pahala untuk ibu bapa kita, kita baca Quran, kita berzikir, kita sedekah jariah. Terutama ibu bapa kita telah tinggal dunia. Itu cara nak buat baik pada kedua ibu bapa, cara terbaik. Kepuncak dia kita berjaya membebaskan kedua ibu bapa kita daripada neraka jahanam. Cara paling mudah. Sebab apa? Rasulullah sebut sedekah jariah. Sebab itu cara paling mudah, paling senang untuk menyelamatkan kita daripada neraka jahanam, untuk selamatkan orang dalam kubur. Adik-adik kita, ibu bapa kita, adik ibu semua, siapa boleh garanti ibu bapa kita dalam kubur tak diazab oleh Allah Ta'ala? Rasulullah bersabda dalam hadis, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi walakin ma yataghammadahu Allahu bi rahmatihi. Rasul kata, wahai sahabat, tidak ada siapa pun dari kalangan kamu yang masuk surga dengan sebab kehebatan amalannya. Dia buat sedekah sakit juta pun, dia tahajud tiap-tiap malam, dia baca Quran banyak mana pun, dia berzikir banyak mana pun, dia masuk surga bukan dengan sebab kehebatan amalannya.